Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang penyakit-penyakit yang batin. Penyakit tak nampak dalam. Kalau penyakit awak nampak senang. Penyakit gatal beli ubat gatal. Penyakit apa? Penyakit gigi, cabut gigi. Nampak? Hak ni penyakit tak nampak. Duduk dalam hati, dalam kalbu seorang manusia. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Allahu Akbar. Dia panggil takabur. Membesarkan diri itu apa dia? Takabur. Tulis itu. Ini bab bahaya takabur. Takabur ni sifat yang bahaya. Kenapa? Apa dia takrif takabur? Tengok dalam kitab kita ni. Syekh kita rahimahullah ta'ala telah bawa takrif yang jelas untuk kita faham. Ketahui olehmu. Biasanya dia mula dengan ketahui olehmu. Bahawasanya membesarkan diri itu, apa makna membesarkan diri? Takabur itu makna apa? Takabur ikut Arab, Melayu kata membesarkan diri. Bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Kita tengok kita yang paling hebat sekali, orang lain lekeh belakang. Itu ialah tu takabur. Dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Orang lain itu lembek belakang. Maka itu menunjukkan bahawa orang itu sudah mempunyai sifat takabur. Sifat takabur ini, sifat besar ke diri ini, orang lain lemah, orang lain tak sempurna ni, ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang terdapat di dalam hati manusia. Sifat ini sifat kecelaan. Kenapa? Dengan sifat inilah berlakunya kerusakan di atas muka bumi ini. Dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Maksiat pergi tempat mungkar, pergi buat benda tu, pergi buat benda ni, nampak belakang. Pergi tempat majlis-majlis tarian, nyanyi, percampuran, bergaul bebas, orang nampak ini maksiat mungkar. Pergi tempat berjudi, lagi nampak. Tempat minum arak, lagi nampak. Tapi hak ni penyakit besar. Maksiat, sebesar-besar maksiat yang tersembunyi tak nampak, dia maksiat. Boleh jadi penyakit ni duduk atas masjid pun dia mari. Duduk dekat Kaabah pun ada lagi. Nak kata apa? Telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa bi'sa maswal mutakabbirin. Artinya, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan, tempat tinggal tu, sejahat-jahat tempat tinggal, tempat yang paling buruk, yang paling keji, yang paling huduh, iaitulah sekalian yang membesarkan diri. Apa dia tempat dia? Iaitu api neraka Jahannam. Maswal mutakabbirin, tempat tinggal orang-orang yang sombong, orang yang takabur itu di mana? Dalam api neraka Jahannam. Letak lepas pada diri itu, letak kurungan, tamatlah terjemahan ayat. Maka sejahat-jahat tempat ketetapan sekalian orang yang membesarkan diri, iaitulah neraka Jahannam. Tengok dia tulis nombor 1 di bawah. Ayat ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 72. Surah Az-Zumar ayat 72. Ataupun tanda tambah satu lagi, Surah Ghafir ayat 76. Mana ayat Quran ayat ni fabi'sa maswal mutakabbirin ini ada 2 kali dalam Quran. Satu surah Az-Zumar ayat 72, satu lagi surah Ghafir ayat 76. 2 kali. Nak ceritanya betapa bahayanya penyakit ni, sehingga Allah Ta'ala ulang 2 kali di dalam Al-Quran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada barang yang menceritakan ia akan dia,
daripada Tuhannya yang mulia. Tanda kat tepi, dia panggil hadis qudsi. Hadis qudsi, qaf da sin ya. Hadis qudsi ni maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan bahawa Allah berfirman. Itu dipanggil hadis qudsi. Dia bukan Quran. Kalau Quran lain pula. Kalau Quran Nabi tak kata qala Allah, terus dia baca ayat Quran je. Ini hadis. Lafaznya lafaz hadis, itu bukan Quran. Tapi dia daripada firman Allah Taala. Apa dia kata ni? Dalam riwayat Muslim, dalam hadis ni kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan daripada Tuhannya yang maha mulia. Cerita ni daripada Tuhan, daripada Allah. Dia panggil hadis qudsi. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Lepas jahannam tu letak tutup kurungan kat situ. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Artinya al-azamah, al-kibriya, ketinggian, kesombongan itu selindangku. Amal selindang, kain hak tak atas bawah, selindang ni panggil. Rida, kain hak pakai atas. Wal azamatu, dan kebesaran itu kainku, kain hak pakai bawah. Biasanya orang Arab dia pakai dua kain. Satu dia panggil izar, izar ni pakai alik bawah. Kain sarung, izar. Rida yang pakai alik atas ni. Macam kita pakai ihram tu. Izar dengan rida, itu kain ihram. Jadi Allah Ta'ala berfirman, dia kata apa? Kibriya itu izar, kain atas. Azamah, keagungan, kebesaran itu kain hak bawah, ibaratnya. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia akan daku akan salah satu daripada keduanya, nascaya aku campur akan dia ke dalam api neraka Jahannam. Jadi setakat neraka Jahannam tu tutup kat situ, dan tiada aku peduli. Itu ambil daripada perkataan wala ubali dalam hadis. Jadi hadis ni tengok di bawah nota kaki nombor 2, dia kata rawahu Muslim. Muhakkik dia kata hadis ini riwayat Muslim. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal lafzu lahu. Lafaz ini lafaz Ibnu Majah. Wa lafzu Abi Daud qazaftuhu finnar. Jadi Abu Daud kata qazaftuhu finnar. Dalam lafaz Muslim azabtuhu. Wa qala ridauhu apa ni lafaz Muslim macam ni. Al-izzu izaruhu wal kibriya'u ridauhu faman yunazi'uni azabtuhu. Ini riwayat Muslim. Jadi payah juga kalau kita nak teliti kitab ni. Tama-tama kitab-kitab Jawi, kitab-kitab jenis mau'izah, jenis nasihat ni, hadis-hadis tu dia tidak ambil daripada direct kepada matan hadis yang ada dalam kitab. Jadi bila takhrij jadi macam ni lah. Muhakkik dia kata riwayat Muslim. Riwayat Muslimnya lagu lain, cara lain sikit lafaz dia. Yang lafaz kita ni dia kata Ibnu Majah, Abu Daud. Jadi kita tengok dalam kitab Abu Daud. Jadi kata al-kibriya uridai sampai kepada faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu finnar. Dia tidak kata alqaituhu fi jahannam, qazaftuhu finnar. Jadi aku campur. Makna dia aku campur dalam neraka. Wala ubali itu tidak terdapat dalam riwayat ini. Riwayat Abu Daud tak ada, dalam riwayat Muslim tidak ada. Jadi wala ubali tadi. La ubali ni ada dalam riwayat lain. Jadi kita letak kat situlah dulu, tanda kat situ. Riwayat kita ni adalah tambahan wala ubali.
Baik. Bermula kibriya itu. Apa makna kibriya? Bangga diri, besar diri itu. Meninggi atas yang lain, bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain. Ini kita rasa kita mulia, orang lain hina, maka itu dia panggil sombong, takbur. Dan azamah itu, keagungan itu, keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Hak saat ni kita rasa kita besar, hak ni kita rasa kita mulia, hebat. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, kerana ia kesudahan bagi yang kedua, kerana ia dimisalkan yang pertama dengan selendang. Jadi ahli atas ni selendang, dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Jadi perbandingnya lah, kibriya dengan azamah ni mana besar. Jadi berat lagi, takabur tu lebih teruk lagi daripada izab, daripada azamah. Azamah ni kita rasa kita mulia, kita sempurna. Tapi kibriya, sombong, takabur ni kita rasa orang lain hina, kita je. Jadi itu berat. Adalah makna hadis ini bahawa ini dia nak hurai makna hadis, bahawasanya keduanya dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala, tiada patut keduanya melainkan bagi Allah. Sifat kibriya, takbur, sombong, besar diri ni layak bagi Allah. Sifat membesarkan diri, merasa diri mulia, sempurna ni hanya untuk Allah. Kita sebagai hamba ni tak layak dengan sifat ni. Nak layak macam mana kak? Kita rasa kita kuat, tak berapa hari lagi demam. Kuat macam tu? Tak kuat. Kena ujian pun demam dah. Nah. Jadi dia layak bagi Allah SWT. Maka barang siapa membesar dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Kita nak pegang sifat takbur, seolah-olah kita tarik jawatan Tuhan untuk kita. Maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Jadi patut sangatlah ianya dicampur ke dalam api neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Allahu akbar. Berat atau berat ni? Artinya tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada takbur, membesarkan diri. La ilaha illallah. Selepas membesarkan diri itu, tutup kurungan. Tamatlah riwayat hadis. Tengok nombor 1 di bawah, dia kata apa? Hadis ini riwayat Imam Muslim. Tengok lafaz Muslim daripada Abdullah. Dia kata apa ni? La yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min iman. Orang yang ada detik dalam hati dia walaupun sebesar sawi iman, dia tidak akan kekal dalam neraka. Wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbi mithqalu habbatin khardalin min kibriya. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi daripada sifat kibriya, sifat sombong, megah diri. Inilah kita tengok ada beberapa ibadat dalam Islam ini, Allah Ta'ala nak ajar kita supaya hilangkan sifat sombong. Di mana tuan-tuan muslimin dan muslimat? Waktu kita salat, waktu kita salat ni tempat yang paling rendah, yang paling rapat kita dengan Allah ketika mana? Ketika sujud. Kita sujud tu kita letak mana muka kita? Muka ni di antara anggota yang paling mulia sekali dalam diri kita. Muka. Tiba-tiba kita letak muka kita di atas lantai, tepat kita pijak. Enggak, zaman hari ni zaman kapek. Kalau kena musim hujan,
Orang hak naik daripada mari di kaki basah, kena pula kaki sebaya, pijak atas latar. Lepas tu kita letak muka kita situ. Hina tak hina kita pada Allah? Sebab apa boleh letak muka di tempat gitu? Sebabnya nak menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah sebagai ulama dia kata tak baik bila kita pergi masjid, ya sudah ada kapet, sudah ada tikar, kita bawa tikar sendiri. Itu dia panggil gah orang kata. Sebab apa? Dia tak mau pijak orang bekas orang pijak. Itu bagus. Kita pijak lah. Letak muka kita di atas tempat pijakkan kaki orang ramai. Berat tak berat? Berat juga. Kalau orang sombong tak mau dia. Mana boleh ni bekas kaki sebaya orang ni. Kau tak ada sebaya? Musim-musim hujan gini kan? Sebaya jawab dia tak? Sebaya. Kaki sebaya tu maknanya kaki yang kan ada basah-basah di kaki tu. Ada kulak kaki tu. Itu dia panggil sebaya. Bahasa orang Kelantan kata panggil sebaya. Kalau bahasa Malaysia panggil apa? Pungus. Apa dia benda ni? Maknanya yang pentingnya ada lah benda-benda. Ada kulak situ. Ini dia cerita dia. Jadi satu lagi ibadahnya puasa. Puasa ni kita ada harta, nak makan apa saja boleh, tapi bila kita puasa, paksa kena lapar. Allah nak ajar kita sabar seperti orang miskin sabar. Bila pergi haji, baru jumpa duduk di Arafah dalam khemah, tak kira lah apa pakat atas dunia ni hebat mana, duduk dalam khemah. Pakai kain dua, tak ada orang ni. Siapa dia pakai kain 5 lah ihram tu? Ni orang VIP ni. Tak ada, mesti dua, izar dengan rida. Ini nak tunjuk supaya manusia ni tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis tadi la yadkhul jannata ahadun, hadis ini diriwayatkan pada Imam Muslim, riwayat daripada Abu Daud ada, Ibnu Majah, Tirmizi, semuanya ada. Dan seperti adalah membesar diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Takbur, angkat diri sendiri, cela. Merendahkan diri, dipuji oleh syarak. Maka biarlah kita bersifat tawaduk sentiasa. Orang yang nyombong setara mana pun, kita rendah diri kita. Tapi jangan sampai dihina oleh orang. Kita manusia yang ada maruah, jangan sampai orang hina kita tak. Orang buat tuduh macam-macam pada kita, mengaibkan kita, itu lain cerita. Tapi kita tawaduk, makna lain pada Allah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allahu. Rafa'ahu Allah. Sini illa rafa'allahu. Dalam riwayat Muslim ni tambah illa rafa'ahu Allah. Rafa'ahu Allah. Ada ha lepas pada rafa'a. Ain itu ada ha. Illa rafa'ahu Allah. Tengok nombor 2 di bawah, dia kata hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Tanda itu betul lah. Kita sudah cek dalam kitab Muslim sedemikian. Artinya hadis ini panjang sikit. Awal hadisnya, kalau boleh tanda pelajar-pelajar kita tu, ma naqasat sadaqatun mim malin. Ma naqasat, tambah depan hadis tu. Hadis Muslim ni, ma naqasat sadaqatun mim mal. Barulah mari wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin. Jadi apa makna ma naqasat? Tidak kurang sedekah itu daripada harta. Nabi bagi jaminan sedekah yang kita beri ini tidak mengurangkan harta kita. Sebab pahala dia tambah. Nampak macam kurang, tapi pahala ada. Berkat ada. Dia ada menambah oleh Allah Ta'ala akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang yang lain. Orang buat hal pada kita, kita maaf ya. Orang panggil relax ya. Apa jadi? Melainkan akan kemuliaan Allah Ta'ala akan beri. Illa izza, Allah Ta'ala akan beri kemuliaan pada kita.
Orang kata kita, orang hina kita, orang buat apa pada kita, kita maaf. Allah Ta'ala akan beri kemuliaan pada kita. Biarlah. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggalkan akan meninggikan. Sudah. Terjemahan ini salah. Tengok semula. Dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala illa rafa'ahu Allah, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah. Betul kitab. Bukan meninggalkan, meninggikan. Daripada lam tu tukar kepada ya. Baiki. Nanti balik baca di kampung-kampung pula. Meninggal apa pula ni? Tak tinggal. Rafa'ah. Mana Allah Ta'ala meninggikan. Menaikkan darjat dia. Itu dia. Hadis ini, ma zada Allahu abdan bi'afwi, ini tanda hadis riwayat Imam Muslim sebagaimana dalam kitab kita ni. Dalam hadis lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Tengok nombor 3 sebelah tu. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi wal Hakim, daripada Muaz bin Anas Al-Juhani an abihi. Jadi riwayat juga Imam Ahmad dengan sanadnya hasan, tanda sanad dia hasan. Balik kepada erti dia. Barang siapa meninggalkan, dia akan memakai pakaian yang elok. Pakaian cantik ada, pakaian megah ada, comel-comel pakaian. Kerana merendah diri kerana Allah, pada ketika kuasa ia atasnya, kita boleh nak pakai hak mahal-mahal, harga beribu-ribu. Tapi pakaian macam kita hari ni ada 4-50 riyal ni, orang tak panggil pakaian megah. Megah apa kak? Memang standard dia dah. Harga zaman ni RM50. Kalau beli megah 50 riyal, 100 riyal. Tidak megah. Hak megah ni pakaian orang besar-besar. Jas saja berapa harga? 15,000 ada jas. Pen sampai 2-3 ribu harga pen. Allahu Akbar. Kita duduk kapur ni, naik basikal buruk cakap nak pakai pen apa 15,000. Kalau pakai hak mahal-mahal pakaian kita ni, kadang-kadang anak pun terkejut juga orang bagi hadiah jas mahal-mahal beribu-ribu. Saya kata aku ni kalau pakai jas mahal ni, mahal tali pada beruk ni. Istilah orang kapur dia tu mahal tali pada beruk. Mahal jas, baju murah. Selipar pakai selipar harga 10 riyal, jas 45,000 harus sing kerak tangan dia mau payah. Jadi kita tak salah pakai, tak apa, yang penting pakai ya tak salah. Tapi nak tengok hadis ni, barang siapa meninggalkan, ia akan memakai pakaian yang elok. Kenapa dia pakai tinggal tu? Kerana merendah diri kerana Allah, pada ketika kuasa ia atasnya. Orang ni mampu nak buat, tapi jangan pakai pakaian cari. Kenapa? Zuhud. Tak, ini pun satu penyakit juga. Duit ada, pergi pakai baju cari, tak boleh. Pakai baju buruk, baju yang dah orang panggil lusuh dah, janganlah. Kita ada nikmat pakai, tapi pakai yang sederhana. Duit lebih buat lagi wakaf, buat apa masjid. Nascaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, di atas kepala sekalian makhluk. Allah Ta'ala panggil di depan orang ramai hari kiamat, hingga memberi pilih ia daripada barang mana segala hullah. Hullah tu tak bagi. Hullah tu mana pakaian iman, mengendaki ia memakai ia akan dia. Lepas akan dia tu tutup kurungan. Setakat tu tamat terjemahan hadis. Huraiannya, dan dikendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk. Apa dia maksud Allah Ta'ala panggil di orang ramai ni? Maksud dia apa? Bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia. Tuhan panggil, Muhammad bin Amrullah yang pakai baju biasa tu, tak megah tak kebul tu, mari sini. Dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia,
Dan makna hullah itu dua helai kain yang baru, selendang dan kain yang dipakai di pinggang, izar dan rida, dua helai kain Allah Ta'ala beri pada dia. Allahu Akbar. Kita ni kalau bercara ke hari kiamat, ialah kita terasa pada mata kita seolah-olah kita nampak perhimpunan kita yang dahsyat di mahsyar. Siapa yang boleh menyelesaikan masalah kita kecuali orang-orang yang beriman dengan Allah. Dan hanya saja adalah membesarkan diri itu apa dia? Sangat besar dosanya. Allahu Akbar. Orang yang membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya seberak biji sawi daripadanya. Orang yang ada sifat takbur, walaupun sebesar biji sawi dalam hati dia, orang ini tak boleh masuk syurga, kerana ada di bawahnya, di bawah kategori takbur itu 3 macam daripada kekejian yang besar. Jadi orang takbur ni ada 3 sifat keji yang besar. Apa dia? Yang pertama, merebut sifat tertentu dengan Allah Ta'ala, seperti pada yang tersebut pada hadis yang terdahulu. Orang takbur ni orang rapah sifat Tuhan. Ini berat. Yang kedua, mengingkarkan akan yang sebenar dan menghinakan akan manusia. Kita tahu orang itu betul, tapi oleh kerana kita nak hina dia, terpaksalah kita kena lawan dia. Sabda Nabi SAW, Nabi kata apa ni? Al-kibru man batara al-haq wa ghamatan nas. Al-kibru man batara al-haq wa ghamatan nas. Artinya bermula membesarkan diri, takbur itu perbuatan yang menolak ia akan yang sebenar, dan mengingkarkan ia akan dia, dan menghina ia akan manusia. Tanda selepas manusia itu tamat. Terjemah hadis, tengok nombor 1 di bawah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadisnya panjang sikit. Satu hari Nabi kita beritahu pada sahabat-sahabat dia, sebagaimana riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya perasaan takbur. Qala rajulun, bangun seorang laki-laki di kalangan sahabat. Dia kata apa? Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Orang ni suka nak pakai baju cantik, nak pakai kasut lawa. Takbur ke macam ni? Cantik soalan sahabat ni. Nasib baik dia tanya, sebab kita boleh faham apa dia makna takbur. Pakai baju comel takbur ke? Naik kereta lawa, kereta besar takbur? Tak. Nabi kata apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala sangat cantik, maka dia suka kepada keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong-sombong itu orang yang tak menerima kebenaran. Ini berat. Kita bagi tahulah apa benda yang benar sekalipun, tak mau terima. Kita tak mau, kita nak hak kita juga. Ini dipanggil sombong. Dan menghina orang. Ini 2 perkara. Itu yang kedua. Penyakit yang ketiga hasil daripada sombong ni apa dia? Bahawasanya membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Tinggallah. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya. Orang sombong, dia tak boleh nak sayang orang lain seperti dia sayang dia. Dia nak jaga kepentingan dia, ya orang sombong ni. Dan tiada kuasa ia merendah diri, dan tiada kuasa ia meninggalkan marah dan dengki, dan berlemah lembut pada memberi nasihat. Tak bagi nasihat, ada pakai hentam terus, kutuk terus, dan meninggalkan riya. Pendeknya, ringkasnya,
Tiada ada kelakuan yang dicela melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri. Allahu Akbar. Orang takabur ni sifat-sifat dia semuanya sifat yang keji. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji melainkan meninggalkan dia akan dia. Kelakuan yang dipuji dia tak buat. Kelakuan aku keji, itulah amalan dia. Siapa? Orang-orang yang sombong, yang takabur. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang ubat, ini tengok manhaj ataupun metod penulis syekh kita ni. Mula-mula dia cari penyakit takabur ni, apa dia kesan dia, kemudian dia bawa apakah ubat penawar, ini penawar ni, ilaj kepada penyakit yang kita hadapi ni, penyakit takabur ni, apa ilaj dia, tanda kat situ ubat ataupun ilaj atau penawar kepada penyakit takabur ni apa. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Biar kita kenal siapa kita, sombong sangat. Dan bahawasanya permulaannya air mani. Air mani ni kalau titik atas lantai, tak ada siapa nak kutip ambil. Yang binasa, kemuruh dan kesudahannya bangkai yang keji. Allahu Akbar. Asal manusia ni air mani, akhir dianya bangkai. Kalau dah mati orang simpan atas rumah mayat, tak simpan 2 hari boleh simpan, hari yang ketiga bang kan, tak nak duduk. Itu yang manusia. Nak sombong apa kita? Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. La ilaha illallah. Betul tak betul kita ni? Semua orang ada tong belakang ni. Ada tong tak ada tong kita ni? Tong apa? Tangki najis masing-masing bawa belakang. Saya aku takkan najis buat dakak semacam ni. Tak dakak sini. Dakak nak tidur, dakak jalan, dakak dok tangis. Mudakak apa tu? Dakak ni. Tak usah kata tong tahi di sini. Tangki najis. Berasa hebat sangat dia. Dan bahawasanya asal ketiadaan, asalnya tidak ada kita, kemudian dijadikan akan asalnya daripada tanah, kemudian dijadikan ia akan dia sendiri daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul daging, dan tiada ada baginya pendengar, dan tiada pengetahuan, dan tiada penglihatan, dan tiada hidup, dan tiada kekuatan. Semuanya lemah. Allahu khalaqakum min dha'fin. Jadi kita daripada lemah. Kemudian dijadikan baginya segala yang tersebut. Kemudian naik setingkat demi setingkat sehinggalah dilahirkan. Lemah lagi. 2 tahun baru boleh berjalan. Lemah. 10 tahun barulah besar. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit. La ilaha illallah. Dah besar, sehat molek, sakit pula mari. Macam-macam penyakit ada hari ni. Darah tinggi lagi, kencing manis lagi, jantung lagi, pening kepala lagi, gaut lagi. Cukup. Tak selesai juga. Dan ia sakit ia dengan tergagah, dan lapar ia dengan tergagah. Lambat makan sikit lapar, gastrik. Dan dahaga dia dengan tergagah. Jadi automatik tak minum dahaga. Dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan dia. Kita tak tahu apa, sedar-sedar pagi-pagi duk cari surat khabar sebab nak tahu berita dunia. Kadang-kadang kita ni sibuk baca surat khabar lebih pada menteri. Menteri pun tak baca surat khabar, kita baca dah kedai kopi. Menteri tak apa dia baca, dia nak tahu masalah apa dunia berlaku. Ya kita masalah gapo, tak ngulu kapo pun duk jawatan. Saja ya, semangat. Tak ada habis kuliah lagi, tak ada dengar, tak ada habis zikir waktu pagi lagi, tak ada sembahyang duha lagi. Berlari kita isap khabar dulu. Quran tak baca sikit habuk. Ni menyibukkan diri dengan benda-benda yang tidak ada faedah. Benda yang lemahnya kita ni nak tahu benda-benda.
Menghendaki ia akan melupakan sesuatu yang maka ia ingat akan dia. Dan menghendaki ia mengingatkan sesuatu maka lupa akan dia. Allah, ni sifat manusia. Kita tu semangat betul nak ingat benda ni. Hafal tegak tulis dalam kertas. Pergi kedai terlupa kertas dalam poket. Tak beli juga bagi anak. 3 kali pergi tak beli pun ada. Dah, ada benda yang kita tak mau ingat. Benda-benda susah tak mau ingat. Ingat situlah. Siapa sakit jiwa? Tidak sakit jiwa, terlalu ingat, terlalu mikir sangat. Dan ingin ia akan sesuatu maka memberi mudarat ia akan dia. Nak benda tu mudarat pada kita. Kemudian kesudahannya mati, Allahu Akbar. Dan hisab kira-kira. Maka jika ada ia daripada isi neraka, Allahu Akbar. Dengar ni baik-baik. Syekh ni kata apa? Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Kata semua. Allahumma ajirna, ya Allah selamat kami daripada api neraka. Maka jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. La ilaha illallah. Anjing dan babi, walaupun dia binatang yang kita nampak jijik, kotor, tapi dia kalau tahu salah tak masuk neraka dia. Hak masuk nerakanya manusia yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Ini dia kata, kalaulah orang ni ahli neraka, baiklah anjing dan babi lebih baik daripada dia. Maka kerana apa membesarkan ia akan diri. Nak besarkan apa diri kita? Ini ya sifat kita. Dan ia hamba yang hina, yang lemah. Dan betapa patut membesar diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Allahu Akbar. Nak sombong setara mana kita? Besar mana tak besar mana pun, masa buat apa ni, buat air besar, basuh diri, kau ada orang lagi basuh. Tak tahulah kalau orang besar telajak. Gundik-gundik mari basuh. Hai, tak gok juga gundik pun mari basuh dak. Sombong setara mana kat mu? Pagi-pagi kau duk main tahi apa dia ni. Sombong? Tak ada sombong. La haula wala quwwata. Sebab tu lah orang dalam syurga esok dia makan ya, buat najis tak ada. Tak ada tandah dalam syurga. Tandah-tandah ni tempat comel ke? Orang tak buat sedap hari ni beristirahat dalam tandas. Mana ada tandas. Tandah orang panggil apa ni? Tandah jenis sauna tu lain cerita lah sikit-sikit kan. Tapi kalau tandah kapur kita ni Allah, setengah-setengah tempat tandah ni mikir 10 kali ni. Kalau boleh tahan nak buat air ni balik rumah kita. Tak berani nak berhenti tengah jalan. Inilah manusia. Akhir kali terpaksa masuk tandah dia. Kerja dia kena ada tandah. Bangun tidur tandah. Nak pergi tidur tandah. Lepas tu nak tak kebul lagi. Ini. Mana pukulan ni pukulan berat. Tapi kalau tak sedar lagi, tidak ada hidayah Allah Ta'ala kepada kita. Dan betapa patut, apakah patut nak membesarkan dia, nak takbur bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari dan menanggung ia akan dia selama-lamanya. Wal'iyazubillah. Daripada sifat takbur, mu nak bawa tu tahi ya pergi mana-mana. Baju lawa dengan kuk lagi, dengan apa lagi. Selok baju ada ke apa? Ada apa weh? Tahu ada tangki di situ. Safety, istilah orang sekarang ni panggil safety. Dia tak mau panggil najis. Tidak safety. Tangki safety ada situ. Nak sombong apa? Jadi kalau kita mikir macam ni, tidak ada sebab kita nak jadi manusia takbur di atas dunia ni. Nak takbur lagi? Tak ada takbur. Kalau kita rasa aku orang kaya, berapa ringgit ada duit? Dalam bank ada 1,000. Allah, 1,000 sudah. Orang lain juta-juta ada. Kalau kita kata kita sihat, betul kau awak sihat? Cek-cek senara ubat rumah penuh. Dengan sakit tu sakit ni apa dia nak bangga apa? Nak kata kita pakak besar. Berapa hari jawatan? Kalau orang kerja 58 tahun pencen. Tak ada lah jawatan. Tak usah duk sombong lah. Tak ada benda atas sebab yang boleh kita menjadi manusia takbur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa dia tawadha, rendah diri kerana Allah Taala akan angkat darjat dia. Biarlah jangan sombong kita. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Letak baris dia. Ujub maknanya orang ni hak sana ni takbur. Takbur ni nak besarkan diri.
Hak ni rasa heran diri pula. Dia yang bijak, orang lain tak jadi. Ini pun satu penyakit juga. InsyaAllah kita akan sambung bincang kita dalam jalsah kita akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.